Didik TV KPM. Okey, terima kasih Syafiqah. Murid yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seterusnya kita akan mengkaji tentang apakah usaha kita dan tindakan kita untuk menggunakan ayat makiyah dan madaniyah ini sebagai panduan untuk kita memahami Al-Quran. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, kita nampak ada perkataan kala, ada ya ayyuhallazina amanu kan. Apa yang boleh kita gunakan untuk tindakan kita untuk memahami Al-Quran tersebut. Yang pertama, kita perlu membaca buku ilmiah dan mentadabbur ayat makiyah dan ayat madaniyah. Maksudnya macam mana? Kita kan sekarang banyak kan buku-buku di luar sana yang dijual dan sebagainya kan. Kita dalam mencari buku-buku yang boleh memberikan motivasi kepada kita untuk membaca ayat-ayat makiyah dan madaniyah. Mungkin tajuk ni ialah tafsiran ayat makiyah. Kelebihan ayat madaniyah. Jadi kita kena beli buku macam itu supaya kita dapat memahami dengan lebih mendalam lah tentang tajuk tersebut, tentang kupasan tersebut untuk kita mengamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Okey, so banyakkan membaca buku-buku ilmiah berkaitan ayat makiyah, ayat madaniyah ataupun kita beli buku berkaitan ulum Al-Quran dan sebagainya. Okey, nombor 2, mengkaji gaya bahasa ayat makiyah dan ayat madaniyah. Yang bagaimana Ustaz terangkan tadi, ayat makiyah dia panggil secara umum wahai manusia, tetapi ayat madaniyah kita panggil gunakan nama spesifik wahai orang-orang yang beriman. Kita panggil nama dengan lebih jelas lagi, lebih mendalam lagi supaya kita dapat menerangkan kepada mereka itu dengan lebih detail, dengan lebih mendalam, dengan lebih jelas supaya syariat Allah Ta'ala ini dapat diamalkan dengan lebih baik lagi. Jadi itu secara individu. Apa kita kena buat Syafiqah? Baik. Okey. Jadi banyakkan baca buku. Jangan banyak main game. Sekarang ni kita banyak main game. Tak boleh. Kena ingat anak tingkatan 5 kena fokus untuk belajar. Kita belajar awal supaya kita dapat hafal, mengingat fakta-fakta itu dengan lebih baik lagi. Kurangkan yang lara-lara tu Syafiqah. Itu ada nasihat daripada guru kita. Kena ingat tu. Okey, yang kedua dari segi masyarakat Syafiqah. Okey, pertama, apa yang masyarakat boleh laksanakan, boleh bantu untuk kita memahami tadi tu kan, ayat makiyah madaniyah, iaitu mengadakan diskusi dan halaqah di masjid dan surau. Maksud dia, kita tahu setiap surau masjid ni ada program-program bulanan kan, program mungkin tahunan, program mingguan dan sebagainya kan. Jadi kita hendaklah pengurusi masjid ini, AJK Masjid kena ingat bahawa letakkanlah satu slot di situ berkaitan dengan ayat Quran, tafsir ayat Quran ataupun ilmu tafsir. Maksudnya nanti Ustaz akan mengajarlah berkaitan nuzul Quran, berkaitan ayat makiyah, ayat madaniyah supaya masyarakat di sekitar ini maka lebih lagi memahami ayat makiyah, lebih memahami ayat madaniyah dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi itu fungsi mungkin AJK Masjid lah di sekitar kita dan sebagainya. Kemudian nombor 2, menganjurkan program bedah buku berkaitan ayat makiyah dan ayat madaniyah. Contohlah kita ambil surah, contoh yang paling mudah, surah Al-Baqarah contohnya kan, ataupun surah Al-Ikhlas, ataupun surah Hud dan sebagainya kan. Yang mana kita fokus satu surah untuk kita bedah. Daripada pertama sampai akhir itu ceritanya berkaitan apa dan sebagainya supaya memberikan kefahaman jelas berkaitan kepada kita tentang surah tersebut. Jadi itu namanya bedah buku. Jadi sorotlah, mungkin ada 2-3 orang panel. Okey, panel pertama 1 hingga 10, panel kedua ayat 10 hingga contoh 11 hingga 20. Jadi benda itu akan menarik. Kemudian memberikan ilmu kepada kita, memahami. Kadang-kadang kita baca je selalu kan, tapi bila ada program bedah buku tu kita lebih mendalam lagi. Jadi kita nampak apakah sebenarnya uslub, kaedah, bahasa digunakan oleh Rasulullah dalam berdakwah kepada umat dia dan sebagainya. Okey, itu yang kedua berkaitan masyarakat. Okey, yang ketiga berkaitan negara, iaitu mengadakan seminar di peringkat antarabangsa. Contohnya Malaysia, Indonesia, Brunei dan sebagainya kan, kita jemput ulama-ulama untuk kita mengadakan program, forum dan sebagainya berkaitan dengan ayat makiyah, ayat madaniyah. Jadi benda itu satu program yang menarik, perbincangan satu Nusantara berkaitan ilmu yang memang bermanfaat kepada kita. Okey, ataupun nombor 2, menerbitkan risalah-risalah. Okey, pendek menolak golongan yang menolak berlakunya nasah dan masuk dalam Al-Quran. Jadi golongan-golongan yang seolah-olahnya macam tidak
mengatakan bahawa Quran ini tidak betul, Quran ini ialah kata-kata daripada Nabi SAW dan sebagainya kan, maka dapat kita jawab di situ. Jadi akan disebarkan kepada masyarakat bahawa tahulah bahawa Quran ini daripada Allah Taala kan. Kita kena pertahankan dia. Ini perintah Allah SWT, Rasulullah sebagai penyampai saja. Jadi benda itu bermanfaat kepada semua yang dapat risalah tersebut. Jadi itu di antara usaha-usaha yang kerajaan perlu buat untuk kita menjadikan ayat Makkiyah Madaniyah ini kita fahamlah apa peranannya, kenapa dalam Quran dan sebagainya, di samping dapat kita menjadikannya bahan untuk kita berdakwah kepada orang lain. Okey, dakwah tu bukannya kepada yang bukan Islam saja. Kepada kita hari ini pun, yang Islam tu sendiri perlu untuk diperbaiki semua bahagian. Muamalat, jenayah, ibadah dan sebagainya. Kadang-kadang kita rasa macam salah ni, caranya salah ni. Kita kena terangkan satu persatu cara ibadah yang betul, solat dia, puasa dan sebagainya. Itu di antara usahalah yang boleh kita lakukan di peringkat individu, masyarakat kita dan negara kita. Ada 3 peringkat tersebut. Baik. Okey. Okey. Boleh Ustaz? Kita teruskan. Sebab tadi dah ada, semua orang dah tahu dah apa usaha yang perlu dibuat untuk individu, masyarakat dan peringkat negara itu sendiri. Tapi mulanya adalah dengan diri kita sendiri. Jadi mungkin sekarang Ustaz nak kongsikan tentang pengajaran ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Persilakan. Terima kasih Syafiqah. Okey. Untuk pengajaran kita dapat pada hari ini, pertama sekali, kita hendaklah memuliakan Al-Quran dengan membaca dan mengkaji isi dia. Jadi, setiap hari, jangan ada hari yang kita tak baca Quran. Paling kurang selepas kita solat, bukalah Quran, bacalah 2 muka surat, 4 muka surat. InsyaAllah hati kita akan tenang, hidup kita akan lebih terjaga, mendapat rahmat Allah SWT. Jadi kita seronok macam tu. Jadi kita kena sentiasa membaca Quran, insyaAllah. Kemudian kalau ada masa, baca tafsiran dia. Jadi satu persatulah yang kita baca tu, baca tafsiran dia. Okey, seterusnya yang kedua, seseorang Muslim mestilah membentuk diri dengan akidah yang sempurna. So bila kita membaca Al-Quran, memahami maksud dia, mengamalkan dalam kehidupan kita apa yang diperintah Allah Taala, maka akidah kita sempurna seiring dengan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada syirik, okey, taat kepada perintah Allah Taala, sentiasa mendapat rahmat. Sebab apa? Keberkatan kita membaca Quran itu menenangkan kepada kita. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub kan. Jadi kita kena membaca Quran supaya kita lebih tenang. Hari ini kita hidup dalam keadaan suasana yang macam-macam perkara kita buat. Kadang kita resah, gelisah kan. Tetapi bila kita baca Quran, kita akan mendapat ketenangan. Okey. Yang ketiga, kita wajib mengambil iktibar daripada cerita-cerita yang terdapat dalam Al-Quran. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan semua kisah Al-Quran itu sebagai pengajaran kepada kita. Sebagai umat Islam, kita nak berlaku 2 kali sebagaimana kaum terdahulu. Hinggalah mereka diazabkan Allah Taala kan. Jadi kita kena mengambil iktibar, menjaga diri kita, menjaga masyarakat kita, menjaga negara kita supaya selamat daripada musibah yang pernah diturunkan Allah kepada umat terdahulu. Itu di antara Syafiqah yang perlu kita fahami daripada tajuk kita ayat Makkiyah dan Madinah yang cukup menarik, cukup mendalam sebenarnya, tapi masa kita hanya ini saja. Sebagai mukadimah kepada ilmu ini, usaha dapat diteruskanlah di rumah, dibaca, dikaji supaya dapat memantapkan akidah kita, diri kita untuk amalan kita setiap hari. Itu dia, pentingnya ada dia semua. Okey, jadi Ustaz, kita dah belajar ni, mungkin Ustaz nak uji minda. Uji minda, murid dan juga Syafiqah. Okey, tengok soalan dia. Okey, mari kita uji minda. Okey, soalan format KSSM ya Syafiqah dan murid-murid sekalian. Contoh soalan dia, terangkan 2 kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah dalam kehidupan kita. 4 markah. Bila 4 markah, dia mesti mendatangkan 2 fakta dan 2 huraian. Kita tengok, terangkan 2. Maksud dia, 2 fakta, 2 huraian. 1 fakta, 1 markah, tambah dengan huraian 2 markah. Fakta yang kedua dan juga huraian dia 4 markah. Jadi dekat situ mesti ada 2 fakta. Jadi Ustaz nak tanya kepada Syafiqah, sebagaimana kita dah terangkan tadi, okey, apakah dia katanya? 2 kepentingan kita mempelajari Makkiyah dan ayat Madinah yang Syafiqah ingatlah. Okay, yang pertama, kepentingan yang pertama adalah dapat membezakan
antara ayat nasikh dan juga ayat yang mansukh. Ya, Kita yang nasikh pertama, dan mansukh. Ya. Nasikh dan mansukh. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga daripada ayat Makkiyah dan Madaniyah ini dapat mempelajari tentang sejarah hidup Rasulullah SAW. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Itu dah 2 markah. Tetapi tak ada huraian. Okey, dalam peperiksaan, huraian itu kita boleh reka sendiri. Tetapi huraian itu gunakan kabus. Apa dia kabus? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Okey. Fakta dah ada, dah 2 markah. Tambah kabus tu dapat 4 markah. Okey, cuba tengok contoh jawapan yang Ustaz berikan. Okey, pertama, Ustaz kata tadi mesti ada isi soalan Syafiqah. 2 kepentingan mempelajari ayat Makkiyah dan Madaniyah dalam kehidupan. Okey, titik 2. Yang pertama, dapat membezakan antara ayat nasikh dan ayat mansukh. 1 markah. Bagi, warna merah tu kan? Bagi memahami hukum yang terkini dalam Islam. Jadi sebenarnya huraian itu Syafiqah, apa-apa huraian pun yang sesuai dapat markah. Yang penting fakta itu mesti tepat. Baik. Nasah mansukh dah ada, dapat 2 markah situ. Okey, jawapan yang kedua, mengetahui sejarah hidup Rasulullah SAW. Okey, satu markah kan? Kerana Al-Quran turun seiring dengan hidup Rasulullah SAW. Jadi huraian itu apa-apa yang logik tetap dapat markah. So 4/4 dekat situ. 4 markah. Maknanya yang paling penting kat situ kita kena tahu poin apa yang first tu kan. Yang Ustaz kata yang dua awal tu kan. Dua tu. Ya, Lepas tu barulah kita boleh hurai. Betul. Saya yakin adik-adik kita pandai huraian ni. InsyaAllah boleh. Okey. InsyaAllah. Seterusnya soalan akibat. Soalan akibat ni yang paling penting sebab kita memang akan ada soalan akibat pada setiap satu soalan besar subjek itu. Okey, soalan dia contohnya ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Surah Baqarah 183. Soalan dia merujuk ayat di atas, berikan hujah anda. Hujah anda Syafiqah dan murid sekalian, hujah anda kesan daripada mentadabbur. Kesan kita baca, hafal, tahu maksud apa semua ayat tersebut dalam kehidupan kita. 6 markah. Okey, Syafiqah, bila kita baca ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam tentang puasa kan? Apa yang kita dapat? Kesan ni kepada kita tu apa? Kesan daripada ayat tersebut untuk diri kita, apa yang saya dapat adalah kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaiknya. Sebab itu perintah Allah. Kan? Kenapa? Sebab ayat tersebut apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Alaikumusiyam, untuk kita wajib berpuasa. Jadi alhamdulillah Syafiqah dah faham. Ustaz harap murid-murid kat rumah pun faham juga. Bila ayat Madaniyah itu berkaitan perintah Allah Ta'ala kepada kita untuk melaksanakan perintah dia. Jadi apa juga perintah? Solat ke, zakat ke, puasa bergantung kepada soalan tersebut. Okey, kita tengok kepada jawapan lengkap yang perlu ada dalam jawapan kita Syafiqah dan murid sekalian. Okey, pertama fakta. Dapat melaksanakan perintah Allah Ta'ala dengan baik. Tadi tu kan Syafiqah kata puasa kan? Betul. Iaitu perintah Allah Ta'ala dengan baik. Betul. 1 markah untuk fakta. Yang kedua, huraian. Ustaz kata huraian gunakan apa tadi? Gunakan kabus. Iaitu kerana. Digunakan kerana. Kerana memahami fungsi ayat Madaniyah yang menerangkan tentang syariat. Tadi kan? Puasa, zakat, apa semua kan? Okey. Apa kesan dia? Bila kita dah buat perintah Allah Ta'ala, faham ayat Madaniyah, apa kesan kepada kita? Setiap umat Islam dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ingat, fakta ada, huraian gunakan kabus, mesti ada kesan dia. Itu kaedah yang paling mudah Syafiqah dan murid sekalian untuk jawab kebat. Okey, kemudian dalil mesti ada. Dalam Quran Sunnah, dalilnya boleh gunakan ayat Quran, maksud dia, hadis maksud dia ataupun kata-kata hukama kan. Tetapi dekat sini kita tadi dah tengok perintah Allah Ta'ala tadi kan. Kalau Allah Ta'ala kita ambil je daripada stimulus itu, tadi itu soalan tu stimulus kan. Kita ambil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Okey. Huraian dalil, ayat Quran di atas menjelaskan umat Islam wajib melaksanakan ibadat puasa. So kesimpulannya apa? Umat Islam hendaklah sentiasa mentadabbur Al-Quran agar dapat memahami isi Al-Quran dan mengamalkan. Jadi ada kaitan. Fakta dengan itu ada kaitan. Jadi itulah yang Ustaz boleh gambarkan kepada anak sekalian berkaitan dengan kebat dan Quran Sunnah. Faham Syafiqah? Faham, insya-Allah. Adik-adik pun dekat rumah mesti kena faham insya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh berikan rumusan secara ringkas berkenaan dengan ayat Madaniyah dan juga ayat Makkiyah. Okey, terima kasih banyak Syafiqah.
murid sekalian, kita adalah mengamalkan, kita adalah mengkaji supaya kita jelas tentang segala isi Quran dengan cara memahami ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi itu cara ringkasnya. Ustaz harapkan murid sekalian di rumah dapat terus mengulang kaji, membaca, bertanya guru-guru, bertanya sekeliling kita. Mungkin kakak-kakak kita, abang kita yang faham untuk mendalami dengan mendalam tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah supaya berjaya dalam bidang ini dan juga dalam kehidupan kita setiap hari, dapat melaksanakan perintah Allah Taala dengan baik, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi Ustaz dah ada tanya soalan-soalan kat saya tadi. Ya. Jadi macam mana dengan prestasi keseluruhan saya sebagai murid Ustaz pada hari ini? Alhamdulillah, terbaik, A+. A+, insya-Allah. Murid-murid pun mesti kena A+, Ya. insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau contoh murid-murid dekat luar sana nak cari sumber rujukan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, macam mana Ustaz? Okey, boleh layari portal Delima Sumberku. Itu dia. Asasnya. Ya. Itu dia yang boleh adik-adik cari untuk cari sumber rujukan yang lebih berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Didik TV KPM